Curi air SPAN serbu tapak pembinaan. Semua agensi kerajaan dicadang wujud unit keselamatan jalan raya. Permohonan daki atau masuk hutan perlu dikemukakan ke Jabatan Perhutanan Negeri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 5 Khamis 25 Januari 2018 bersama saya Miza Usni Muhammad, dan seperti biasa lintas langsung turut mengambil tempat dimulakan dengan perkembangan dari Sarawak bersama Norsila Talaha, kemudian ke RTM Sabah bersama Hendra Rais, diikuti Putrajaya bersama Khairul Hafiz Abdul Halim, dan akhir sekali bersama Norazila Matsani untuk perkembangan dari Terengganu. Jadi setia bersama N5. Hujan lebat lebih 3 jam mengakibatkan beberapa kawasan rendah di Kampung Juntai, Simpang Durian dekat Jelebu Negeri Sembilan dilanda banjir kilat awal pagi tadi. Bencana berkenaan telah menyebabkan 7 keluarga dipindahkan apabila rumah mereka dinaiki air mencecah 0.5 meter. Suami keluar tengok dah penuh air. Lepas tu suami naikkan kereta dekat atas lah. Macam tu. Lepas tu sampai sekarang lah tak surut-surut lagi banjirnya. Berlaku ini dia 1 tahun ada 3 kali. Tapi air tak berapa dalam inilah. Ini kali dia lebih. Tapi ini hujan banyak lebat. Tadi pagi malam hujan saya ingat pukul 3 lah tadi petang hujan semalam. Sampai ini hari. Selain Kampung Juntai, Kampung Petasih Hulu, Kampung Paradong dan Kampung Cenah juga turut dilanda banjir kilat namun tidak melibatkan pemindahan penduduk. Menurut Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sembilan, Major Muhammad Rohaidi Halim, semua penduduk terjejas banjir ditempatkan sementara di Balai Raya Kampung berkenaan. Bilangan mangsa yang berpindah di Balai Raya Kampung Juntai adalah melibatkan 7 buah keluarga dan 26 mangsa yang berpindah ke Balai Raya Kampung Juntai ini. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Pertang, Muhammad Afandi Mansur berkata, seramai 10 anggota terlibat dalam operasi tersebut selain dibantu agensi lain antaranya APM, JKM, Polis dan JKK. Keadaan kawasan di sekitar Kampung Juntai, Simpang Durian masih belum pulih sepenuhnya akibat banjir kilat yang berlaku. Para penduduk juga masih belum menerima arahan untuk pulang ke rumah kediaman masing-masing bagi tujuan pembersihan. Laporan Farhana Nabila Zakaria dan jurukamera Azil Ahmad Yusof untuk Berita RTM. Cadangan projek tempatan banjir di kawasan lembangan sungai di daerah Maran Pahang memerlukan peruntukan RM15 juta. Ahli Parlimennya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib memberitahu peruntukan khusus untuk membina ban, rumah pam air, dinding penahan banjir serta kolam takungan sebagai pelanjang ke masa panjang mengatasi banjir. Dah terlalu banyak dah. Jadi saya mencari jalan solution bersama beberapa jabatan JPS, JKA dan lain-lain untuk menyelesaikan secara menyeluruh. Saya ingat tak ada masa dah saya untuk ni. Saya akan serius dalam perkara ini. Sebab itulah saya minta juruterus JPS Noreda bersama staf dia, kaki tangan dia menyediakan satu comprehensive paper proposal untuk kita menyelesaikan masalah banjir ini. Kertas cadangan mengenainya akan dihantar kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sementara itu, penduduk Kampung Baru Sungai Cedong berharap masalah banjir yang dihadapi dapat diatasi bagi mengelakkan kerugian yang lebih besar pada masa akan datang.
Harapan kami semua penduduk kampung lah. Kira macam pembesar Kalongkang ke sungai ke Sungai Sedung lah. Agar dia air lebih laju pergi. Sistem pembalikan dia tu kena selalu cuci lah. Besar pun sungai, nak besar sungai kau nak gai lokal ke balik ke. Sebab lokal, betul lokal. Kalau kita lokal je. Sebab lokal sepik kan. Dulu lokal besar. Lepas tu gali lokal kecil pula. Kamu lokal besar, gali lokal kecil. Kamu kita tu. Lepas tu salah air bawah jalan gitu pun sumat. Tak ada orang nak cuci kan. Pasal nak cuci tak ada. Cuci bawah jalan tu. Ya, kalau buat kecil kan bawah tu. Kalau boleh lokal kau bersih semua kan. Asyik abang saya cuci semua, tak agak juga dia pun lagi dah tua dah kan. Banjir yang berlaku baru-baru ini menyebabkan 391 penduduk terjejas selepas rumah masing-masing dinaiki air sungai yang melimpahi tebing. Sebuah tapak pembinaan projek leburai bertingkat di Batu Tujuh Ceras diserbu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN berikutan aduan kes kecurian air. Menurut Pengarah Unit Komunikasi Korporat SPAN Muhammad Fazil Ismail, aduan diterima daripada pengurusan syarikat bekalan air Selangor Syabas. Dalam operasi kira-kira sejam itu, pihak berkuasa SPAN mendapati terdapat sambungan paip secara haram digunakan bagi kegiatan pembinaan serta kegunaan harian di rumah rehat pekerja. Berikutan sambungan paip air jenis poli berukuran 32 mm daripada paip utama air Selangor itu telah menyebabkan Syabas kerugian mencecah RM277,433 bagi tempoh 240 hari. Tapak lama bagi Petronas yang terdapat di sini dan kini sedang dibangunkan untuk sebuah projek lebuh raya. Serentak Syabas telah mengeluarkan notis tuntutan ganti rugi dan pemberitahuan kesalahan termasuk tindakan penguatkuasaan kepada pemaju projek lebuh raya bertingkat di Batu Tujuh Ceras itu. Tindakan undang-undang di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655 akan diambil SPAN sebagai badan kawaselia yang mempunyai kuasa penguatkuasaan. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Inisiatif menjadikan aspek keselamatan jalan raya amalan seharian khususnya dalam kalangan penjawat awam. Semua agensi kerajaan disaran mewujudkan unit keselamatan jalan raya masing-masing. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai, ia usaha proaktif dalam mengatasi statistik kemalangan ketika ini yang masih membimbangkan. Jumlah kemalangan sepanjang 2016 lebih 521,000 kes meningkat berbanding hampir 490,000 kes tahun sebelumnya. Manakala jumlah kematian pada 2016 juga meningkat dengan lebih 7,000 kes pada 2016 berbanding 6,706 kes pada 2015. Mulakan, kita akan berterusan but we start this year di mana semua agensi kita galakkan mereka wujudkan unit keselamatan jalan raya. In fact, kita dah minta kerjasama daripada JPA lah, Jabatan Perkhidmatan Awam, untuk ingatkan kepada semua agensi kerajaan yang ada dalam negara kita. Datuk Seri Liao menyatakannya di Plaza Tol Sungai Besi selepas merasmikan kempen keselamatan jalan raya sempena Tahun Baharu Cina, Anjuran Kawasaki Motors Malaysia dan Persatuan Penjual Motosikal dan Skuter Malaysia. Fokus Kementerian Pengangkutan sepanjang 2018 ialah keselamatan penunggang motosikal, memandangkan 62.7% kematian akibat kemalangan melibatkan pengguna motosikal. 3 lagi Jabatan Perhutanan Negeri termasuk Perlis, Melaka dan Wilayah Persekutuan bakal menerima dan memiliki senjata api untuk kegunaan semasa operasi di kawasan-kawasan berisiko. Bagi tujuan itu, pihaknya telah membuat permohonan dengan pihak berkuasa dan sedang menunggu kelulusan. Tiap-tiap negeri ada. Dah diluluskan. Baru ni pun tambahan kelulusan pun dah diterima daripada pihak berkuasa supaya untuk kita mengawal kawasan hutan. Itu je. Tapi bukanlah untuk itu, tapi untuk keselamatan diri dan juga lain-lain lah. Seperti yang kita tahu di dalam hutan simpanan ini banyak binatang-binatang buas kita dan juga untuk kawalan lain pada itulah.
Jelasnya permohonan penggunaan senjata api seperti pistol dan senapang patah itu hanya untuk kegunaan pengarah dan pegawai-pegawai yang berisiko ketika bertugas. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah disaran mengambil tindakan ke atas seorang guru yang didakwa mempunyai masalah mental dan didapati masih berkhidmat di sebuah sekolah di Kulim, Kedah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengangkutan, Badan-Badan Bukan Kerajaan NGO Kedah, Datuk Tajul Urus Mat Zin berkata jika disahkan beliau menghadapi masalah terbabit, guru itu perlu diminta untuk tidak hadir bertugas. Sekiranya ada guru itu dah ada pengesahan daripada pihak yang berautoriti, mana pihak pakar perubatan dan sebagainya, JPN tak boleh biar macam ni lah. JPN tidak boleh biar. Mana dia kena stop dia. So kita tidak boleh tunggu sampai insiden yang tak elok berlaku baru kita nak bertindak. Beliau diminta mengulas mengenai laporan yang viral di laman sosial mengenai guru mental. Beliau sebelum itu menyampaikan bantuan awal persekolahan di SMK Aman Jaya, Sungai Petani. Seramai 1,340 pelajar menerima bantuan RM100 setiap pelajar dan selebihnya 615 akan menerima dalam masa terdekat. Ia membabitkan sejumlah lebih RM134,000. Susulan kes kebocoran data 220,000 penderma organ, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesedaran Awam Pendermaan Organ Kebangsaan Tan Sri Lilam Tai kesal dengan insiden terbabit. Sehubungan itu, beliau menyarankan pihak berkuasa menyegerakan siasatan agar pihak tidak bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Satu perkara yang amat serius sekiranya ia dapat dibuktikan, dan saya ingin mencadangkan bahawa pihak polis perlulah menjalankan siasatan ke akar umbi untuk menentukan sesiapa yang bertanggungjawab ini. Memang ini ada berkaitan dengan kepentingan ini peribadi ataupun ada kepentingan dengan ini perniagaan, dan ini tentulah akan merupakan satu isu berkaitan dengan integriti. Jelas Tan Sri Lee, segala maklumat orang ramai yang telah berikrar sebagai penderma organ adalah sulit dan rahsia. Justeru pihak tidak bertanggungjawab yang membocorkan data peribadi pengikrar perlu dikenakan tindakan tegas. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengesahkan alamat IP penggodam data berkenaan dikesan daripada 4 negara berlainan. Portal berkenaan kini sedang disiasat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman. Mahkamah Magistrate Langkawi membenarkan perintah reman 6 hari terhadap 2 penjawat awam selepas permohonan dibuat penolong penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Langkawi, Muhammad Hakimi Azizan. Perintah dikeluarkan Magistrate Nur Syahidah Abdul Rahim bagi membolehkan siasatan kes rasuah. Kedua-dua suspek berusia 30 dan 31 tahun dengan salah seorang merupakan penolong pegawai undang-undang Jabatan Kerajaan. Mengikut fakta kes, kedua suspek dipercayai meminta suapan berupa 2 helai baju T berjenama berjumlah hampir RM500 daripada pengadu yang bekerja sendiri sebagai balasan melancarkan proses permohonan tanah. Mereka ditahan SPRM di sebuah restoran pada pukul 2.28 petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah atas tuduhan mencuri sarang lebah kelulut bernilai RM5,000 minggu lepas. Tertuduh Ahmad Rafi'i Muhammad Nur, 25 tahun, membuat pengakuan itu ketika dihadapkan di Mahkamah Air Keroh.
Mengikut kertas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Norina Maludin, tertuduh didakwa dengan niat curang mencuri sarang lebah kelulut yang keseluruhan bernilai RM5,000 di Titi Bihani, Lot 1136, Ladang Velcra, Tebing Tinggi, Bukit Bayan, Melaka, sekitar 19 Januari 2018. Tuduhan dibuat mengikut Seksyen 380 Kanun Kesiksaan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azri Zakaria ketika prosiding telah mencadangkan jaminan RM10,000 terhadap tertuduh. Magistrate Norina kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,500 dengan seorang penjamin. 12 Mac depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang ibu bersama anak lelakinya serta 2 lagi remaja dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas tuduhan bunuh pada 17 Januari lalu di Iskandar Puteri. Keempat-empat tertuduh mengangguk faham dengan pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Azurin Syahira Saufi Afendi. Mengikut fakta kes, T. Lee Yong, 43 tahun yang merupakan isteri mangsa bersama 3 remaja berusia 17 tahun telah menyebabkan kematian Q. Kok Ying, 45 tahun antara 9.30 hingga 10 pagi di rumahnya. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dibacakan bersama Seksyen 34. Sebutan semula kes ditetapkan 28 Februari ini sementara menanti keputusan bedah siasat. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nasir, manakala tertuduh diwakili Peguam Chua Yuan Chien dan Ahmad Yusri Ahmad Fuad. Pelbagai dadah yang dirampas seberat 3.27 kg termasuk 1,698 gram pil kuda dilupuskan Polis Kelantan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Superintenden Mit Emong berkata dadah yang dilupuskan itu merupakan bahan bukti kes yang telah selesai di mahkamah bagi tempoh 11 tahun sejak 2006. Operasi pelupusan dilaksanakan di lapang sasar Pak Junoh Rantau Panjang. Turut hadir Pengarah Jabatan Alam Sekitar Hamzah Muhammad dan Penolong Penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan Muhammad Tajul Karami. Pelupusan ini juga julung kali diadakan di Kelantan tahun ini. Tempat pertama dekat kita, dekat border. Lepas tu harga pi kuda ni dia tak mahal, harga dia RM10. RM10 perbanding dadah-dadah dia, harga dia mahal. Bagi tempoh Januari hingga Disember 2017, pelbagai jenis dadah, jenis pil kuda, syabu dan heroin telah dirampas. Serentak dengan itu, usaha penguatkuasaan terus dipergiat di kawasan sempadan yang sering berlaku kegiatan penyeludupan haram. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, pihak berkuasa akan mempertingkat operasi bagi membendung kegiatan menjual juga menyeludup bahan terlarang. Di Keluang Johor, pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 merampas pelbagai jenis mercun dalam serbuan di sebuah stor dekat Jalan 4, Kampung Baru Renggam. Dalam serbuan itu, penjaga stor berusia dalam lingkungan 30-an ditahan. Komander PPM Wilayah 2, ACP Paul Q berkata, serbuan op landai hasil maklumat awam dan resikan PPM Wilayah 2 pada pukul 4.30 petang. Hasil pemeriksaan pihaknya menemui sejumlah kotak disyaki pelbagai jenis mercun disimpan dalam stor tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Bahan Letupan 1957. Untuk laporan negeri, kami mulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Norsila Talaha yang telah bersedia di Kuching. Silakan Norsila. Terima kasih Miza di Angkasa Peri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Persatuan Cina Muslim Malaysia Cangan Sarawak Majma melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman beliau di Demak Jaya, Kuching pagi tadi. Kunjungan hormat bersama 10 ahli jawatan kuasa persatuan itu diketuai pengurusinya Muhammad Tony Ong Abdullah. Menurut Muhammad Tony, kunjungan hormat itu bertujuan menjemput Yang di-Pertuan Negeri ke Majlis Rumah Terbuka Persatuan itu bersempena sambutan Tahun Baru Cina 2018 Februari depan. Majlis yang dirancang pada 24 Februari itu akan diadakan di sebuah hotel terkemuka di Bandaraya Kuching. Selain itu, kunjungan tersebut sebagai tanda penghargaan kepada Tun Pen Sri Taib yang telah banyak memberi sokongan kepada persatuan itu.
Muhammad Tony ditemui pemberita RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri di Kuching. Ditubuhkan pada 1996, Majma kini mempunyai hampir 600 orang ahli dan mempunyai cawangan di Sarike dan Bintulu selain merancang untuk mewujudkan sebuah cawangan baru di Miri. Satu memorandum persefahaman MOU ditemeterai antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Institut Sumber Asli Finland, LUKA, hari ini untuk bekerjasama dalam perhutanan yang lestari. Majlis menandatangani MOU itu disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapak Malaysia di Petrajaya, Kuching. Kerajaan negeri diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Dr. Wan Lis Osman Wan Omar, manakala LUKA diwakili oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mary Walls. MOU ini adalah susulan lawatan oleh delegasi Sarawak yang diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Johari ke Finland pada September tahun lepas. Bercakap kepada media selepas upacara itu, Ketua Menteri berkata di bawah MOU tersebut kedua-dua pihak akan meneroka cara untuk mengukuhkan kerjasama melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan bersama atau kerja perundingan. Ia juga untuk mengkaji kemungkinan pembiayaan penyelidikan dan inovasi dalam perhutanan lestari, pengurusan tanah bersepadu, pengurusan karbon hutan dan perubahan iklim. Datuk Patinggi Abang Johari menambah, kerjasama itu dijangka dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan sumber hutan yang mampan di negeri ini untuk membantu meningkatkan reputasi Sarawak di peringkat antarabangsa. Seorang warga emas terbunuh selepas skuter yang ditunggangnya hilang kawalan dan terbabas di Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan pagi tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexon Naga Cabu, kejadian pukul 10 pagi itu dipercayai berlaku semasa mangsa dalam perjalanan dari Batu Tujuh menuju ke Kota Semarahan. Mangsa Mat Saad Agus, 75 tahun, disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan menuju ke Hospital Umum Sarawak akibat kecederaan parah selepas terbabas ke bahu jalan itu. Superintendent Alexon mengesahkan kejadian itu di Kuching. Katanya, kes akan disiasat di bawah Seksyen 41, Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang perompak bersiri melakukan jenayah itu di Kuching dan Kota Samarahan yang menyasarkan wanita sejak akhir tahun lepas tumpas di tangan polis. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, ACC Datuk Dev Kumar, hasil tangkapan terhadap suspek yang berusia 26 tahun pada 11 Januari lepas mendapati suspek terlibat dalam sekurang-kurangnya 3 siri rompakan sebelum ini. Dalam tangkapan yang dilakukan di sebuah pusat beli belah di Kuching, polis mendapati modus operandi suspek menggunakan pistol angin berbentuk Glock automatik bagi menakutkan mangsa. Kes pertama dilaporkan berlaku di Gereja St. Joseph pada 10 Disember tahun lepas. Kerugian dianggarkan RM500 selain melarikan dokumen penting dan kad bank milik mangsa yang berusia 66 tahun itu. Manakala kes kedua di apartmen Riveria, Kota Semarahan pada 18 Disember lepas menyasarkan mangsa wanita berumur 35 tahun dan melarikan sejumlah RM100 dan kes terakhir dilaporkan berlaku pada 4 Januari lepas di Stutong, Kuching dengan suspek melarikan 2 unit telefon bimbit milik mangsa berumur 23 tahun. SAC Datuk Dev dalam satu kenyataan media turut mendedahkan buat masa ini polis sedang menyiasat penglibatan suspek dalam rompakan bersenjata lain. Semalam polis telah menjumpai senjata api yang digunakan untuk melakukan rompakan yang disembunyikan di siling apartmen yang disewa suspek di Kota Semarahan. Suspek diriman sehingga 29 Januari ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api 1971 dan samun bersenjata api. Sementara itu, di Bintulu, 3 lelaki warga tempatan berusia antara 22 hingga 29 tahun dicekuk polis petang semalam kerana dicaki terlibat dalam kes curi. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili mendedahkan ketiga-tiga suspek ditangkap di kawasan Park City Commercial Centre, Jalan Tun Ahmad Zaidi, Bintulu, kira-kira pukul 5 petang.
Menurut Superintendent Zulkifli, hasil pemeriksaan di tempat tinggal suspek, polis menjumpai pelbagai barangan disyaki curi iaitu 2 unit komputer riba dan 3 unit telefon bimbit. Turut dirampas peralatan yang dipercayai digunakan untuk melakukan aktiviti pecah pejabat di kawasan tersebut seperti alat pemotong besi, spana dan pemutar skru. Ketiga-tiga suspek dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan perintah reman hari ini. Superintendent Zulkifli Suhaili memberitahu demikian kepada pemberita di Bintulu. Jika sabit kesalahan, suspek berdepan dengan hukuman di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Baik, setakat ini dulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Norsila Talaha di Kuching, Sarawak. Dan seterusnya kita ke negeri Sabah bersama Hendra Rais. Silakan Hendra. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Susulan siasatan kes rasuah membabitkan projek infrastruktur pengangkutan kereta api di Sabah, Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pairin Kitingan memaklumkan beliau kini menunggu laporan penuh mengenai kes rasuah tersebut. Menurut Tan Sri Pairin, pengarah jabatan berkenaan telah pun diarah untuk menyediakan laporan terperinci mengenai perkara itu untuk diserahkan kepada beliau. Belum lagi saya dapat laporan itu. Hanya yang preliminary itu yang kita tahu memang telah berlaku lah. Iaitu ada 4 orang yang sekarang ini sedang dalam siasatan oleh pihak SPRM. Jadi kita sama-sama menunggu detail. Beliau ditemui media selepas merasmikan Konvensyen Tenaga Lestari Sabah 2018 mewakili Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman di Kota Kinabalu. Semalam, Pengarah Pusuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk Sazali Salbi memaklumkan 6 lagi saksi telah dikenalpasti dan akan dipanggil SPRM dalam tempoh terdekat untuk memberi keterangan lanjut berhubung kes berkenaan. Setakat ini, SPRM telah mengenakan caveat ke atas beberapa rumah dipercayai milik 4 individu terbabit dan keluarga mereka yang dianggarkan bernilai 2.7 juta ringgit selain membekukan akaun bank mereka berjumlah 5.3 juta ringgit. Terdahulu dalam ucapan perasmian konvensyen berkenaan, Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata, kerajaan negeri menyokong penuh usaha Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB meningkatkan lagi sistem pembekalan elektrik di negeri ini bagi memacu pembangunan di Sabah. Tan Sri Musa berharap SESB dapat bekerjasama dengan pihak berkepentingan untuk mencari pendekatan terbaik meningkatkan lagi usaha memajukan tenaga boleh diperbarui bagi menampung kekurangan bahan api fosil pada masa hadapan. Kerajaan negeri percaya langkah penjimatan tenaga elektrik dan amalan penggunaan tenaga secara lestari dan cekap merupakan perkara yang baik serta perlu disampaikan kepada masyarakat demi kelangsungan hidup generasi akan datang. Teks ucapan Tan Sri Musa dibacakan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Hadir sama dalam majlis ini Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili. Tan Sri Musa berharap program ini dapat menjadi landasan SESB untuk berkongsi maklumat kepada pihak berkepentingan tentang hala tuju dan pelan tindakan kerajaan berhubung tenaga lestari. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan terus komited dalam melahirkan anggota berkelayakan selain mempunyai nilai kebolehpasaran tinggi walaupun telah tamat perkhidmatan dalam jabatan. Penolong Ketua Pengarah Bahagian Latihan JBPM Hamdan Haji Wahid berkata, pentolehan kepada anggota melalui latihan kebombaan berdasarkan pengkhususan dan kepakaran dalam perkhidmatan mampu memperkasa anggota berkenaan. Dan apabila mereka ini katakanlah tamat perkhidmatan, pegawai-pegawai bomba yang boleh dipasarkan di dalam bidang-bidang tertentu. Bukan di dalam negara saja. Sekarang ini pun permintaan untuk melatih firefighter di Timur Tengah, Asia Timur, kepulauan seperti Maldives dan juga Mauritius, permintaan cukup tinggi. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Tamat Latihan Kursus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2017 di Akademi Bomba Wilayah Sabah, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Hamdan turut memaklumkan permohonan untuk menyertai JBPM khususnya dari golongan muda amat menggalakkan dengan lebih 30,000 permohonan diterima di seluruh negara melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA.
Seramai 104 pelatih bomba ditauliahkan sijil tamat kursus dalam majlis berkenaan dan akan bertugas di seluruh negara. Kami sebagai seorang penjawat awam, kami terima dengan di mana kami terletak. Sebab itu tugas kami. Tugas utama menyelamat dan memadam kebakaran. Sekiranya mendapat posting di KL, saya sudah cukup bersedia. Lagipun sekiranya posting di sana saya boleh menambah lagi banyak pengetahuan, pengalaman. Untuk pergi Semenanjung pada saya tidak masalah sebab sebelum ini saya memang bekerja di Semenanjung sekurang-kurangnya 4,5 tahun lah. So bagi saya tidak masalah. Para pelatih berkenaan menjalani latihan hampir 5 bulan untuk mentransformasi diri menjadi anggota bomba cemerlang. Gabungan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Malaysia Sabah UMS meneruskan usaha membantu masyarakat luar bandar di negeri ini melalui program Penggerak Pendaulat Borneo 3.0. Program kali ini memfokus kepada penyediaan kemudahan lampu solar di Kampung Lomampau, Sipitang. Sebanyak 30 lampu solar dipasang oleh mahasiswa terlibat menerusi aktiviti Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Universiti berkenaan yang turut mendapat kerjasama beberapa agensi lain. Program ni kita dah melalui 3 edisi. Iaitu yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi untuk kali ketiga ni kita bawa misi baru iaitu dengan penjanaan solar, tenang solar di kampung ni dan juga festival akademik sekolah. Tapi tumpuannya di kampung ni kita memasang tenang solar itu di kawasan pusat pembelajaran. Sementara itu, Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Haji Sapawi Ahmad menyambut baik usaha murni UKM dan UMS membantu membangunkan rakyat luar bandar. Beliau yakin aktiviti berkenaan juga mendapat mendidik mahasiswa mengenai kepayahan yang dihadapi masyarakat desa dalam berdepan cabaran global. Meletakkan asas yang kukuh dari segi teori dan turun padang secara praktikal dengan idea yang bernas, positif, dengan harapan untuk menjadi penyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program tersebut di Kampung Lomampau, Sipitang. Penduduk kampung yang ditemui pula teruja dengan bantuan yang diberikan. Ada lampu, ada mini hidro, ada solar. Itu yang kami berbangga daripada pihak UKM kerana dia menyumbang bandar ini kepada orang-orang kampung. Ia membawa suatu perubahan kepada kami lah, di mana ada sebagai kampung yang terpencil dan banyak kekurangan lah dari segi listrik. Seramai 60 mahasiswa UKM dan UMS berkampung dan menjayakan pemasangan lampu solar di kampung berkenaan. Mahasiswa Aset Pemuda Penggerak Negara. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Hendra Rais dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan seterusnya, Festival Mai Aqsa Solidariti kepada Baitul Maqdis. Laporan lintas langsung dari Komplek Islam Putrajaya bersama Carol Hafiz Abdul Halim. Silakan. Terima kasih Miza Yusni. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pensyaharan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump baru-baru ini telah mencetuskan kemarahan 1.8 bilion umat Islam seluruh dunia. Sebagai tanda sokongan kepada Baitul Maqdis, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO Mai Aqsa menganjurkan Festival Mai Aqsa di Putrajaya. Seramai 100 ulama dari 30 buah negara akan berhimpun di Malaysia bagi menjayakan festival yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya bermula esok hingga Ahad ini. Ia bakal melakar sejarah menjadi himpunan terbesar para ulama bagi solidariti dan membincangkan mengenai pembebasan Baitul Maqdis. Di antara agenda penting yang akan dibincangkan bersama mengenai peranan ummah dan negara-negara Islam dalam berhadapan dengan Zionis Israel serta kuncu-kuncunya yang semakin agresif secara opresif ingin menguasai, merampas dan meruntuhkan Baitul Maqdis yang merupakan milik mutlak umat Islam. Jadi resolusi yang bakal diputuskan yang merupakan fatwa terbaru. Hasil resolusi daripada perbincangan tersebut akan dibawa kepada Perdana Menteri.
Tiga acara utama yang akan berlangsung termasuk persidangan meja bulat ulama Islam sedunia mengenai Baitul Maqdis, Himpunan Munajat Aqsaku dan Expo Aqsaku. Ini merupakan suatu kesedaran dan kesedihan sebenarnya dengan berita yang kita terima untuk menjadikan Al-Aqsa sebagai pusat pentadbiran Israel. Jadi seolah merampas bumi suci orang Islam. Lebih 100,000 pengunjung dijangka akan menghadiri festival 3 hari itu. Masjid As-Salam Puchong Perdana dengan Lembaga Zakat Selangor mengerak langkah dengan inisiatif pembukaan Pejabat Penolong Amil Karyah PAK untuk menjadikannya masjid pusat sehenti bagi masyarakat setempat dalam urusan mendapatkan bantuan dan membayar zakat. Ia turut memperkasakan peranan penolong amil karyah untuk menjadi mata dan telinga LZS dalam mengenal pasti asnaf yang layak dibantu di karyah mereka. Bila diberitahu yang pejabat PAK ni, penolong amil karyah ni, yang seumpama ini adalah yang pertama di Selangor saya kira, tapi bila disebut yang pertama di Malaysia, saya agak lebih terharu dah. Dan diharapkan masyarakat di luar sana dapat ambil manfaat lah dengan apa yang servis yang kita sediakan di sini, dan juga mudah-mudahan menjadi contoh juga kepada masjid-masjid lain untuk ambil inisiatif yang sama dalam menyantuni asnaf di tempat masing-masing lah. Pembukaan cawangan zakat di masjid berkenaan sejak 5 tahun lalu telah membuka jalan kepada inisiatif terbabit yang turut disambut baik orang ramai. Tentang penubuhan pejabat penolong amil karyah ni, dia untuk golongan-golongan asnaf untuk meminta bantuan zakat, dia amat mudah dan waktu masa jangka yang amat fleksibel sekali. Siapa-siapa jiran yang tahu, siapa-siapa yang mampu pun boleh war-warkan. Kadang-kadang golongan asnaf ni pun dia kurang peka dengan benda-benda macam ni. Jadi kita sekeliling yang tahu, sampaikanlah. Sebuah pusat pengajian Al-Quran ditubuhkan di Permatang Barat, Kuantan bagi menyantuni anak-anak pelarian Rohingya yang tinggal di kawasan berkenaan. Penubuhan pusat pengajian Al-Quran Nurul Anwar diharap dapat memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan ilmu yang tidak dapat mereka dapati di negara mereka. Menurut pengurus Pusat Pengajian Al-Quran Nurul Anwar, Ustaz Muhammad Jabir Salamatullah, beliau mengeluarkan modal sendiri sebanyak RM25,000 untuk membuka pusat ini. Kaedah ini mula-mula kita baca dan dia punya terjemah dan dia punya mendalami apa yang maksud dia kita nak wujudkan. Pusat yang baru dibuka kini mempunyai 9 kanak-kanak dan 5 pelajar dewasa. Bagi menyokong usaha berkenaan, Ahli Jawatankuasa Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dengan kerjasama NGO Haluan Negeri Pahang, JAIB serta RCC turut membantu menguruskan pusat berkenaan. Sokongan daripada masyarakat setempat dan khususnya kepada warga Rohingya menghantar anak-anak mereka ke sini, dan insya-Allah pada masa yang sama kepada warga Rohingya yang ada kemahiran dari segi Al-Quran, membantu dari segi tenaga pengajar dan sebagainya lah. Sebab setakat ini kita hanya ada seorang yang full time lah, iaitu Ustaz Muhammad Jabir sendiri, dan insya-Allah saya rasa kalau dengan gabungan tenaga daripada warga mereka itu, dia lebih berkesan lah, sebab bahasa percakapan pun ialah bahasa mereka. Jadi insya-Allah kepada para pelajar di Pusat Pendidikan Anwar ini, kita mengharapkan mereka dapat melapangkan masa, mengambil kesempatan dengan peluang yang telah diberikan dengan sumbangan wakaf daripada tuan tanah membangunkan pusat ini, dan juga pengorbanan daripada guru-guru. Mereka mengambil peluang menghantar anak-anak mereka belajar di sini supaya mereka celik Al-Quran, dan moga-moga mereka nanti memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka pada hari akhirat, insya-Allah. Pengurusan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin turut memberikan sumbangan Al-Quran, telekung, sejarah, Yasin, buku-buku agama dan keperluan asas yang lain. Akibat konflik kemanusiaan di Myanmar menyebabkan lebih 75,000 etnik Rohingya mencari perlindungan termasuk di Malaysia.
Saksikan secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam 9 malam ini dari Auditorium Kompleks Islam Putrajaya dengan tajuk Labbaik Ya Aqsa. Panel terdiri daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Bahrom dan Ahli Parlimen Kuala Nurus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali At-Takiri. Orang ramai sekitar Putrajaya dijemput hadir. Sekian sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kita kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Khairul Hafiz Abdul Halim dari Kompleks Islam Putrajaya. Pencapaian pembangunan infra serta sosioekonomi semasa dan perancangan kerajaan negeri bagi tempoh 5 tahun akan datang bakal diterjemahkan menerusi Expo Terengganu 2018 Terengganu Molek Doh. Dianggarkan penganjuran julung kali secara besar-besaran menarik penyertaan lebih 400,000 pengunjung. Jadi laporannya bersama Nora Zila Matsani di Kuala Terengganu yang mempunyai laporan penuh. Jadi silakan. Dari Studio 3 Angkasa Puri, Miza, terima kasih. Bercakap selepas menjadi tetamu di Terengganu FM, Datuk Tengku Putra Tengku Awang yang juga pengerusi jawatan kuasa Indo Expo yakin program seminggu bermula 25 Februari depan menyediakan pelbagai acara dan program khusus untuk pengunjung dan masyarakat setempat. Malah penganjurannya juga berupaya menyampaikan maklumat tepat pencapaian semasa kerajaan negeri, juga potensi pelaburan luar Terengganu. Tidak pernah kita lihat dalam pameran ataupun dalam expo yang lain, kita sediakan hadiah rumah penginapan, rumah berharga ratusan ribu, kemudian tanah lot banglo, kemudian tanah pertanian 1 hektar, kemudian kenderaan pacuan 4x4, Myvi baru, motosikal setiap hari. Pengisian lain termasuk pameran kluster kerajaan negeri dan daerah yang memaparkan insentif semasa pentadbiran kerajaan negeri. Lebih menarik, RTM sendiri turut serta dalam expo itu menerusi persembahan pentas juga Forum Perdana Ehwal Islam Jalan Terindah Menuju ke Syurga. Expo itu juga bakal dirasmikan Perdana Menteri. Bagi mengurangkan risiko kebakaran di Pusat Pengajian Tahfiz, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri terus melaksanakan pemeriksaan berkala di lebih 100 premis berkenaan. Jabatan itu juga akan menyerahkan notis kepada mana-mana premis yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Pengarahnya Azli Min Makna berkata notis berkenaan antara lain bagi memastikan pusat pengajian pondok atau tahfiz dapat memperhalusi ciri-ciri keselamatan untuk mengelakkan sebarang insiden tidak diingini. Ini termasuk pendawaian elektrik dan juga laluan keluar keselamatan. Pertamanya adalah hasil daripada kes 2017. Bajet kerajaan pun ditambah lagi 50 juta di seluruh negara. Supaya ianya boleh kita gunakan untuk membuat penyelenggaraan dan pembaikian yang melibatkan keselamatan kebakaran terutamanya bagi premis-premis tahfiz. Skuad pondok juga diwujudkan sebagai medium mengekang kejadian kebakaran maupun kemalangan melalui latihan kebakaran. Sementara itu, orang ramai juga kini boleh memuat naik aplikasi iBomber menerusi telefon mudah alih masing-masing bagi menyalur maklumat kecemasan dengan lebih cepat dan pantas. iBomber yang dilancarkan 18 Januari lalu bukan sahaja memaparkan maklumat mengenai jabatan tetapi juga mengandungi tips-tips pencegahan kebakaran dan maklumat-maklumat bermanfaat lain. Tabung amanah warisan dilancarkan Kelab Wartawan Media Terengganu Kawat bertujuan menjaga kebajikan pengamal media di negeri ini. Presiden Wan Abdul Rahman Wan Hayat mengakui pelancaran tabung itu antara lain menunjukkan kepekaan Kawat kepada ahlinya yang banyak membantu dalam agenda pembangunan negeri. Dengan yuran komitmen RM50 setahun, ahli juga perlu memberi sumbangan bulanan hanya RM10 sahaja. Berucap pada Majlis Pelancaran Tabung Amanah Warisan Kawat di Kuala Terengganu, Wan Abdul Rahman turut menyokong agenda kerajaan negeri melalui 8 prinsip transformasi Terengganu Baru TTB ke arah TN50. Pada majlis ini, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman memperuntukkan RM50,000 kepada Kawat. Dalam masa sama, Setiausaha Akhbar Perdana Menteri Datuk Akmal Hisham Mukhlis turut menyampaikan sumbangan.
menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR untuk tahun ini, Gagasan Pendidikan Melayu Malaysia, Gagasan Terengganu mensasarkan golongan kurang upaya. Dengan kekuatan lebih 300 ahli, kumpulan berkenaan giat turun padang membantu golongan sasar. Pengerusinya, Datuk Muhammad Zubir Embong memaklumkan bantuan yang disalur adalah sumbangan pelbagai agensi termasuk syarikat berkaitan kerajaan dan badan bukan kerajaan. Kita mendapat sumbangan daripada pelbagai pihak. Pihak kerajaan pun bantu kita, pelbagailah kita minta sumbangan daripada individu dan kita cukup berbahagia kerana apa? Kerana banyak pihak yang sudi membantu untuk merealisasikan impian Gagasan Terengganu untuk menjadi antara NGO yang memberikan senyum sinar di setiap wajah yang memerlukan. Beliau sebelum itu menyampaikan sumbangan motosikal roda 3 kepada Zainal Rosli 39 tahun di Wakaf Berwas dekat Kuala Terengganu. Penerima merupakan pengidap darah tinggi juga menghadapi masalah cairan dari otak ke badan serta tulang leher tumbuh tidak sekata. Perancangan saya nak mulakan balik perniagaan saya macam seperti sebelum saya jatuh sakit. Memang saya buat berniaga makanan hantar rumah ke rumah. Dengan ada motor ni saya akan mulakan balik. InsyaAllah saya dengan duit yang ada sedikit untuk mulakan balik perniagaan ni lah. Bapa kepada 4 anak ini juga berjanji untuk terus menggunakan sumbangan yang diberi dengan baik. Setakat ini sahaja perkembangan dari Terengganu. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Salam hormat. Baik, terima kasih Norazila Matsani di Kuala Terengganu. Setelah lebih 3 tahun diperkenal, program e-Zakat dan e-Usahawan berjaya mencapai matlamat merakyatkan ekonomi digital dan ia diakui memberi peluang lebih luas dalam menjana pendapatan sampingan yang ternyata melebihi pendapatan tetap. Malah kedua-dua program berkenaan kini menjadi saluran kepada peluang pekerjaan mahupun memperluas pasaran. Jadi segmen Negaraku bersama wartawan Siti Salwa Yusof mengupas kejayaan merakyatkan ekonomi digital. Antarabangsa dan mata wang ini bayar dalam mata wang USD di mana 4 kali ganda lebih mahal lah, dan dari segi peningkatan tu memang nampak mendadak naik lah, di mana boleh sebulan boleh cecah sampai 1000 USD dapat. So jadi sebelum ni saya banyak berniaga secara offline, so memang banyaklah perbezaan tu daripada segi ilmu dan juga daripada segi income, memang berlipat ganda lah dia punya kenaikan tu. Muhammad Haziq Hashim dan Farilawati Mat Kasim merupakan dua daripada lebih 300,000 peserta yang berjaya dalam kedua-dua program itu. Muhammad Haziq menyertai e-rezeki sejak tamat pengajian di Universiti Malaysia Sarawak. Bekas pelajar pengurusan sains dan akuatik ini memanfaatkan sepenuhnya program itu bagi merealisasikan minatnya sebagai pereka grafik sejak 2016. Bila saya daftar, sebelum saya dapat kerja lepas habis belajar, terus saya dapat masuk program e-rezeki ini. Dan daripada situ yang saya diperkenalkan dengan e-rezeki serta apa-apa platform untuk jana pendapatan sepanjang saya melalui program e-rezeki lah. Di mana saya tak mencari kerja lepas tu, bahkan melalui e-rezeki saya dah dapat buat pendapatan secara konsisten bulan-bulan. Manakala Farilawati, pemilik bersama Nikah Hijab Wash, memulakan perniagaan mereka selepas sebulan menyertai e-usahawan pada Mac 2017. Untuk bulan pertama, perusahaannya membawa hasil RM40,000 sebulan dan kini meningkat sehingga RM70,000 sebulan. Kejayaan itu melayakkan beliau memenangi anugerah e-usahawan mikro community terbaik 2017 anjuran Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Sebenarnya memang banyaklah saya dapat, selain daripada first saya pergi usahawan pada Februari 2017, kemudian saya bulan 9 saya dipanggil untuk program lanjutan e-usahawan. Kami bukan sahaja dapat belajar dengan lebih detail, tapi kami juga diberi coach, one-to-one coach. Selain menjadi saluran peluang perniagaan dan punca pendapatan sampingan melalui e-rezeki dan e-usahawan, pelbagai modul latihan disediakan MDEC dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Keuangan dan digital economy ini bukannya untuk elitis saja, tapi untuk semua rakyat Malaysia, dan kami akan teruskan lagi 10 negara lagi lepas ini. Dalam tempoh 3 tahun, secara kumulatif lebih 307,000 peserta dilatih di bawah kedua-dua program.
Bagi program e-usahawan, jumlah jualannya sudah melebihi 227 juta ringgit. Manakala jumlah pendapatan tambahan yang dijana e-rezeki melebihi 112 juta ringgit dengan 346 pusat e-rezeki diwujudkan. Lebih 340 juta ringgit dijana oleh individu mahupun syarikat yang menyertai e-rezeki dan e-usahawan. Melalui program ini, mereka mendapat ruang dan peluang yang lebih lebar bukan sahaja di dalam negara, malah di seluruh dunia. Siti Salwa Yusof, RTM. Program My Best by Jimat Belanja Dapur antara usaha Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Perlis menangani kos sara hidup masyarakat. Dianjurkan setiap bulan sepanjang tahun menawarkan pelbagai produk segar hasil pertanian selain barangan dapur pada harga yang lebih rendah. Program pertama tahun ini berlangsung di pekarangan pejabat Fama Perlis di Kangar. Disertai 30 usahawan, sambutan menggalakkan diterima daripada orang ramai dan menganggap program ini langkah bijak Fama membantu masyarakat berbelanja. Pasar tani yang dianjur oleh Fama ini, warganya berpatutan untuk penduduk-penduduk di kawasan Negeri Perlis ni. Saya harap dia ulangilah setiap minggu sebagai barangan tu semua yang saya tengok tu berkualiti, contoh macam ikan ke ayam ke memang segar-segar lah, bukannya ayam yang macam frozen yang lama-lama tu tak lah. Kita tengok tu ayam yang jenis segar-segar, sayur-sayur segar. Jadi memang berpatutan lah kita datang. Sementara itu, Timbalan Pengarah Fama Perlis, Samsul Hamri Muhammad Saleh berkata, program My Best Buy juga bakal dianjurkan di kawasan lain seluruh negeri dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN/KK Perlis yang turut mewujudkan satu lagi program iaitu Jualan Sentuhan Rakyat di kawasan terpilih. Pemuda Barisan Nasional BN Pulau Pinang menyerahkan surat rasmi kepada Pejabat Konsulat Jeneral China antaranya memohon bantuan dan penjelasan berkenaan penglibatan syarikat pembinaan landasan kereta api China CRCC dalam projek terowong dasar laut dan 3 lebuh raya di negeri itu yang dianggarkan bernilai 6.3 bilion ringgit. Selain meminta pejabat berkenaan menghubungi wakil pengurusan CRCC, pemuda BN turut meminta penjelasan keseluruhan kos kajian kebolehsanaan dan reka bentuk terperinci FSDD projek berkenaan serta penjelasan sama ada syarikat terbabit adalah pemegang saham bagi syarikat tujuan khas SPV projek itu. Kita nak tanya adakah itu benar, dan kita harap Konsulat China dapat jemputlah CRCC supaya memberi keterangan untuk menjelaskan kekeliruan ini. Kerana pengurusi BN mengatakan satu angka dan juga Ketua Menteri pula menjawab satu jawapan yang lain, dan Exco Negeri Pulau Pinang pula menjawab dalam Dewan satu jawapan yang berlainan juga. Sebelum ini, Pengurusi BN Negeri Tan Chang Yu telah menggesa kerajaan negeri pimpinan DAP menjelaskan pembayaran yang dibuat untuk kajian projek berkenaan apabila laman web Suruhanjaya Pentadbiran dan Penyeliaan Aset China SSASAC melaporkan kajian itu bernilai 22 juta dolar Amerika atau 69.3 juta ringgit. Sementara laporan jawatankuasa akaun awam Pulau Pinang meletakkan nilai hampir 305 juta ringgit. Dan sebelum berakhir, kita ke Malaysia bersama pegawainya untuk laporan cuaca. Silakan. Terima kasih rakan penyampai dan kasapi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya dengan Wan Hafiz daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, dan kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Dan pada ketika ini kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut merentasi ke semenanjung Malaysia dan beralih arah menghala ke negeri Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan ini, buat masa kini Jabatan Meteorologi
Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang setelok bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Seterusnya kita beralih ke paparan gemerada untuk melihat keadaan cuaca semasa pada petang ini. Dan dapat diperhatikan pada ketika ini hujan di 1-2 tempat sudah mula berlaku di negeri Terengganu dan juga di negeri Pahang. Dan hujan berserta ribut petir pula sudah mula berlaku di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Dan memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut, dijangkakan hujan berserta ribut petir boleh berlaku di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia dan akan bergerak menghala ke barat. Dan oleh itu sebahagian daripada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, begitu juga di Johor Barat akan mengalami hujan berserta ribut petir tidak lama lagi. Dan keadaan lembap ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam. Dan untuk makluman para penonton, keadaan cuaca yang berlaku di pantai barat ini dijangkakan hampir serupa untuk dalam tempoh 2-3 hari lagi. Seterusnya kita beralih ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, hujan berserta ribut petir sudah mula berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Kudat, pantai barat, begitu juga di wilayah Pesuruan Labuan, manakala di bahagian-bahagian lain dalam keadaan yang mendung. Begitu juga sedang berlaku di negeri Sarawak yang mana hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat sudah mula berlaku, boleh katakan hampir ke semua bahagian dan nampaknya ianya lebih signifikan di bahagian barat negeri Sarawak. Dan keadaan lembap ini juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian saja daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Wan Hafiz dari Jabatan Meteorologi. Baiklah, saudara, laporan itu menutup N5. Saya Miza Usni Muhammad dengan itu. Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.